Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malam ini kita akan sambung bacaan kitab kita Fiqh Sirah berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhalwah di Gua Hira. Sebelum ni kita baca berkenaan dengan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak daripada masih kecil sehingga ke umur menjangkau 40 tahun. Ada banyak berlaku peristiwa-peristiwa yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dididik dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepribadian Nabi menjadi contoh sehingga kan digelar Al-Amin dalam peristiwa peletakan Hajar Aswad di tempat asalnya. Dan pada akhir yang kita telah baca pada siri yang lepas, kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat benci kepada perkara-perkara dan maksiat-maksiat kerosakan yang dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliah ketika itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering tertanya-tanya dalam hatinya, mesti ada Tuhan yang menjadikan alam yang begitu hebat ini. Pada hari ini kita akan sambung, pada siri kali ini kita akan sambung berkenaan dengan kenikmatan kesunyian Gua Hira. Menikmati kesunyian Gua Hira. Saya baca kitab Rahiqul Maktum pada hari ini lebih detail lagi, dan kita akan baca balik kitab Fiqh Sirah karangan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala pada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan Jibril yang menyampaikan wahyu pertama. Ketika umur baginda mendekati 40 tahun dan tak kala pelbagai renungan yang dilakukan telah membentangkan jarak pemikiran antara baginda dan kaumnya. Maknanya berbeza cara berfikir Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan masyarakat Arab jahiliah ketika itu. Baginda sering menyendiri, suka menyendiri, tak suka duduk di tempat-tempat orang ramai. Nabi suka memisahkan diri, mengasingkan diri daripada jahiliah, masyarakat jahiliah. Nabi tak suka tengok maksiat yang berlaku, kekacauan, pembunuhan yang berlaku di Mekah ketika itu. Masa ni Nabi telah sudah berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Baginda membawa roti gandum dan bekal air lalu pergi ke Gua Hira yang terletak di Jabal Nur yang jauhnya kira-kira 2 batu dari Mekah Al-Mukarramah. Nabi keluar daripada Mekah dan Nabi ke Gua Hira di Bukit Jabal Nur, Gunung Cahaya. Kalau kita pergi ke Mekah, akan ada satu sesi lawatan ke Jabal Nur, dan di situlah terletaknya Gua Hira. Dalam peristiwa hijrah Jabal Sur, tempat Nabi bersembunyi dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kita akan baca kisahnya nanti.
iaitu Jabal Sur. Ya, Nabi SAW menerima wahyu yang pertama di Jabal Nur, Gua Hira. Ambillah peluang, kalau kita pergi ke Mekah, kita ambil peluang mendaki Jabal Nur ni. Tak lama, lebih kurang kalau orang muda gagah 45 minit, 40 minit boleh sampai ke puncak. Boleh tengok pemandangan yang sangat indah, pemandangan kota Mekah Al-Mukarramah. Ukuran Gua Hira sederhana, tidak terlalu besar. Dalamnya sepanjang 4 engkol besi dan lebarnya 1 suku engkol besi. Sepanjang Nabi SAW berada di Gua Hira, Khadijah turut keluar dari Mekah dan tinggal berdekatan dengan Gua Hira. Isteri yang salihah selalu menemani suaminya yang tercinta Nabi SAW. Khadijah pun ikut keluar juga, tapi Khadijah tinggal di lereng gunung saja. Tak banyak naik sampai atas lah. Nabi SAW duduk berkhalwah di Gua Hira, seorang diri atas tu. Baginda berdiam diri di Gua Hira sepanjang bulan Ramadan. Jika ada orang miskin mendatangi gua itu, baginda tidak lupa memberikan makanan. Baginda menghabiskan waktu dalam Gua Hira untuk beribadah dan memikirkan fenomena alam yang terjadi di sekeliling baginda, serta kekuatan yang tersembunyi di sebalik alam nyata. Nabi duduk situ, Nabi merenung, Nabi berkhalwah, Nabi memikir, takkan alam ni jadi sendiri, mesti ada pencipta, mesti ada kuasa di sebalik kejadian ni. Baginda tidak dapat mententeramkan hati gerisahlah menyaksikan apa yang ada pada kaumnya, berupa keyakinan syirik yang menyembah berhala, yang membelenggu dan persepsi lemah yang dipenuhi dengan imajinasi tahyul, percayaan karuk maruk, kepercayaan nenek moyang. Tawaf di Kaabah, masa tu haji ada, buat haji, tapi haji telanjang bulat, keliling Kaabah telanjang bulat, dan menyembelih haiwan binatang korban disembahkan untuk berhala. Rosaknya masyarakat Arab jahiliah waktu tu. Nabi rasa tak sedap hati, Nabi rasa gelisah tengok keadaan tu. Namun begitu, di hadapan baginda juga tidak ada jalan terang untuk keluar daripadanya. Nabi mikir-mikir, nak buat ke mana ni, macam mana nak baiki. Tidak ada jalan yang boleh dituju. Nabi pun tak tahu nak ke mana. Tapi Nabi rasa hatinya tidak tenang. Pilihan hidup baginda untuk melakukan uzlah, menyendiri daripada masyarakat, merupakan satu rahsia Allah Subhanahu wa taala datang untuk mengaturkan diri baginda. Tujuannya ialah untuk mempersiapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi utusan, sebelum menjadi Allah Subhanahu wa taala lantik Nabi menjadi rasul. Beginilah baginda mempersiapkan diri untuk memikul amanah besar yang akan mengubah wajah dunia dan meluruskan garis sejarah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan baginda melakukan uzlah selama 3 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala mewahyukan melalui malaikat Jibril dan mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Nabi. 3 tahun Allah Ta'ala macam kat kita atau kursus dulu lah untuk persiapkan diri. Nabi beruzlah, Nabi cari kekuatan, duduk di Gua Hira 3 tahun. Setelah usia baginda genap 40 tahun yang dianggap sebagai puncak kesempurnaan jiwa manusia, dan dikatakan bahawa
para nabi-nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dilantik dan diangkat, diutus menjadi rasul pada umur 40 tahun. Bermulalah tanda-tanda kenabian kepada baginda dari balik ufuk kehidupan. Tanda-tanda itu berupa mimpi yang benar. Baginda Nabi SAW bermimpi melihat fajar menyising di waktu subuh. Ia berlaku selama 6 bulan berturut-turut. Salah satu daripada 46 tanda kenabian ialah mimpi yang benar. Mimpi Nabi-Nabi ni adalah mimpi yang benar. Bukan mimpi kita. Mimpi kena kejar jatuh, mimpi kena tolak situ, kena kosek, kena mimpi garuk-maruk. Mimpi Nabi lah mimpi yang benar, mimpi yang boleh ditafsirkan. Walau bagaimanapun di sana ada para ulama yang mengarang kitab berkenaan dengan tafsir mimpi. Contohnya Al-Iman Ibn Sirin rahimahullah ta'ala yang mengarang kitab Ta'bir Mimpi. Mimpi yang boleh ditafsirkan. Tetapi kita tak boleh buat sebagai pegangan akidah kita. Cuma untuk baca-baca saja bolehlah. Ibn Sirin ni menafsirkan mimpi. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ilmu kepadanya dan memberi kepadanya satu keistimewaan yang boleh menafsirkan mimpi. Baginda memikul amanah kenabian selama 23 tahun hingga akhirnya pada bulan Ramadan. Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul selama 23 tahun. 10 tahun di Mekah dan 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Hingga akhirnya pada bulan Ramadan pada tahun ketiga sejak baginda beruzlah, tahun akhirlah Nabi beruzlah di Gua Hira. Allah Subhanahu Wa Taala berkenan melimpahkan rahmat kepada baginda dengan menjadi pemimpin bagi seluruh penghuni bumi. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi SAW dan mengutuskan Jibril kepada baginda dengan membawa beberapa ayat Al-Quran Karim. Dengan mengamati dan menganalisis pelbagai bukti dan dalil, kita dapat memastikan bahawa peristiwa itu terjadi pada hari Isnin. Secara tepatnya, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Rahiqul Maktum, secara tepatnya pada malam ke-21 dalam bulan Ramadan bertepatan dengan tarikh 10 Ogos 610 Masihi. Ketika itu umur Nabi SAW tepat 40 tahun 6 bulan 12 hari berdasarkan perkiraan bulan. Sedangkan jika menggunakan kiraan matahari, umur baginda waktu itu ialah 39 tahun 3 bulan 22 hari. Ini secara detail yang disebutkan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Walaupun di sana ada ulama yang berbeza pendapat berkenaan dengan bulan diturunkan Al-Quran, tetapi kebanyakan ulama-ulama tafsir mengatakan bahawa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada seluruh manusia. Al-Mubarakfuri mengatakan bahawa Al-Quran diturunkan pada malam 21 Ramadan. Salah satu malam ganjil. Malam-malam ganjil lah. Ada pendapat yang mengatakan bahawa malam 21 malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan 25
ada mengatakan 23, 27, 29. Banyak pendapat di kalangan ulama. Jadi kalau kita nak dapat Lailatul Qadar, jadi 10 malam terakhir tu kita bangun belakalah beribadat, ambil peluang. Bertepatan pada tarikh 10 Ogos 610 Masihi. Hari Isnin 10 Ogos 610 Masihi. Itu tepat-tepat umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahun, 6 bulan 12 hari. Detail disebut oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Para sejarawan berbeza pendapat berkaitan dalam bulan apa yang Allah muliakan Nabi dengan kenabian dan menurunkan wahyu pertama. Sebagaimana yang saya sebutkan tadilah, ada ulama yang berbeza. Saya merajihkan, katanya Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala, saya baca sikit dalilnya. Ia terjadi pada bulan Ramadan. Ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah ayat 185 yang saya bacakan tadi itulah. Seterusnya, para pengkaji masih berbeza pendapat lagi dalam menempatkan hari pada bulan Ramadan. Bulan tu beza dah, berdebat dah, berbeza pendapat dah. Hari pula beza, hari apa? Ada kata pada hari ke-7, ada yang mengatakan pada hari 17. Macam kita Malaysia ni, hari nuzul Quran, diturunkan Quran disambut pada 17 Ramadan. Tapi Al-Mubarakfuri mengatakan yang paling sahih yang dipegang ialah pada malam 21 Ramadan. Mana 21 Ramadan itulah nuzul Quran. Ada yang mengatakan pada hari ke-18. Abdullah bin Muhammad An-Najdi dalam kitabnya Mukhtasar Sirah Ar-Rasul dan Muhammad Sulaiman Al-Mansufuri mengatakan peristiwa yang terjadi pada malam ada 18 Ramadan. Al-Qudari menekankan bahawa peristiwa itu terjadi pada 17 Ramadan. 17 Ramadan ni kalender kita lah, kalender Malaysia pegang. Saya berpendapat, katanya Al-Mubarakfuri, peristiwa itu terjadi pada 21 Ramadan. Meskipun tidak ada ulama yang mengatakan dengan demikian. Ada seorang pun kata gitu, dia seorang yang kata 21 Ramadan. Ini adalah kerana ada alasan dia lah. Ulama ni, perangai ulama dengan perangai kita lain. Ulama dia akan membawa hujah, dia akan kritik dan membawa hujah. Kita akan kritik dan kita akan maki. Perangai kita. Yang tak sependapat dengan kita kritik dan kita maki. Hujah kita tak ada. Ulama dia kritik dan dia ada hujah dia. Dia buat mari hujah dia sendiri. Sebab apa dia tak bersetuju dengan 17, 18, 19, 7. Dia bawa pendapat dia. Dia kata, saya berpendapat, aku berpegang kepada pendapat 21 Ramadan. Walaupun tak ada seorang pun orang kata 21 Ramadan. Ini adalah kerana, katanya Al-Mubarakfuri, para pakar sejarah, majoriti dan bahkan keseluruhannya bersepakat bahawa pengutusan Nabi SAW sebagai Rasul terjadi pada hari Isnin. Jumhur ulama mengatakan Nabi diutus menjadi Rasul pada hari Isnin. Mereka menguatkan dengan riwayat. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahawa Nabi SAW bersabda, apabila ditanya sebab apa Nabi berpuasa pada hari Isnin, Nabi SAW menjawab, pada hari itu aku dilahirkan dan hari itu aku diutus dan diturunkan wahyu. Hari Isnin dalam bulan Ramadan
pada tahun tersebut terjadi pada hari ke-7, ke-14, ke-21 kan, dan ke-28. Ini kiraan Al-Mubarakfuri. Jawab mari. Yang pertama sekali, Al-Mubarakfuri mengatakan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, berdalilkan kepada ayat Quran Suratul Baqarah 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Dan ada ulama berbeza pula hari ke berapa, hari apa, hari ke berapa dan hari apa. Jadi Mubarakfuri mengatakan pada 21 Ramadan. Sebab apa 21 Ramadan? Sebab hari Isnin. Berdasarkan kepada hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, aku dilahirkan pada hari Isnin dan diutus menjadi Nabi ataupun diturunkan wahyu pada hari Isnin. Jadi pada tahun tu, hari Isnin ialah pada hari yang ke-7 Ramadan, ke-14 Ramadan, ke-21 Ramadan dan 28 Ramadan. Tapi Al-Mubarakfuri memilih 21 Ramadan. Sementara riwayat-riwayat sahih menunjukkan bahawa Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam ganjil. Pada 10 malam terakhir Ramadan jatuh Lailatul Qadar untuk setiap tahun. Selalu berganti-ganti antara malam-malam ganjil. Oleh yang demikian, apabila kita mengaitkan antara firman Allah, sungguhnya kami telah menurunkannya pada malam yang penuh dengan keberkatan. Dengan riwayat Abu Qatadah bahawa pengutusan Nabi SAW terjadi pada hari Isnin. Ditambah lagi dengan hitungan tarikh secara ilmiah, pada hari Isnin bulan Ramadan pada tahun itu jatuh pada tarikh apa saja, maka kita dapat menarik kesimpulan bahawa diutuskan Nabi SAW sebagai Rasul terjadi pada 21 Ramadan. Dan Al-Mubarakfuri mengatakan sebab apa dia memilih 21 Ramadan? Sebabnya berlaku malam Al-Qadar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Firman Allah Ta'ala, sungguhnya diturunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Al-Qadar, riwayat-riwayat hadis yang sahih mengatakan malam Al-Qadar berlaku pada malam-malam ganjil. Jadi malam ganjil pada tahun itu hanya satu saja, iaitu malam ke-21. Sebab itulah Al-Mubarakfuri memilih dan mengatakan dan membawa hujah yang sangat kukuh bahawa Nabi SAW diutus menjadi Rasul pada 21 Ramadan bersamaan dengan 10 Ogos 610 Masihi. Marilah sama-sama kita mengkaji hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ni sangat panjang tapi sangat menariklah untuk kita baca sebagai penutup pada malam ini. Permulaan yang dialami, katanya Aisyah bercerita, permulaan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa nabi-nabi mula-mula nak dapat wahyu tu. Hadis ni sangat panjang, jadi saya baca dan saya kupas teruslah. Menjelang turunnya wahyu adalah mimpi yang benar ketika baginda tidur. Al-Baihaqi menyatakan bahawa mimpi yang benar berlangsung selama 6 bulan. Ini riwayat Al-Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala. Ibn Hajar mengatakan Al-Baihaqi meriwayatkan bahawa mimpi yang benar selama 6 bulan berturut-turut. Oleh itu, permulaan mimpi yang benar
yang merupakan petanda awal kenabian. Pada bulan baginda dilahirkan, iaitu Rabiul Awal. Peristiwa itu terjadi setelah umur baginda genap 40 tahun. Namun, wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda dalam keadaan sedar terjadi pada bulan Ramadan. Dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan, membawa riwayat Nabi SAW daripada Baihaqi, 6 bulan berturut-turut bermula daripada Rabiul Awal, Rabiul Awal, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan Ramadan Al-Mubarak. Baginda bermimpi melihat fajar menyising pada waktu subuh. Semenjak itu baginda mula menyendiri di Gua Hira. Baginda beribadah di dalamnya untuk beberapa malam. Selepas itu baru pulang menemui Khadijah yang tinggal berdekatan dengan Gua Hira. Baginda membawa bekal makanan yang mencukupi sepanjang beribadah. 3 hari sekali Nabi balik. Siti Khadijah duduk bawah tu lah, teman Nabi, menyediakan makanan. Setelah bekalan habis, baginda pulang menemui Khadijah untuk mengambil bekalan makanan yang sama. Akhirnya, ketika baginda berada di Gua Hira, datanglah kebenaran kepada baginda. Datanglah malaikat Jibril mendatangi baginda dan berkata, bacalah. Baginda menjawab, ana biqari, aku tidak pandai baca. Iqra, katanya Jibril. Ana biqari, aku tak pandai baca. Maka Jibril memeluk Nabi dengan kuat hingga aku keletihan, katanya. Nabi SAW menceritakan peristiwa ini kepada Aisyah radhiyallahu anha. Selepas itu dia melepaskanku. Dia kembali memberi perintah kepadaku. Lepas peluk, dia pun kata, Iqra ya Muhammad. Nabi pun jawab, ana biqari, aku tak pandai baca. Maka Jibril pun peluk lagi Nabi. Nabi pun lepas lagi. Perbuatan itu berlaku sebanyak 3 kali. Peluk lepas. Nabi SAW memang seorang yang ummi, yang tidak tahu baca, tak pandai nulis. Ini menjadi tanda Al-Quran ini bukan rekaan Nabi. Al-Quran adalah wahyu kalam daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malaikat, bukan Muhammad yang tulis dan bukan Muhammad yang reka. Sebab Nabi tak pandai baca, tak pandai nulis. Akhirnya Jibril melepaskanku dan membacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 hingga 5. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu paling pemurah, yang mengajari dan dengan perantaraan kalam, mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya. Selepas daripada kejadian itu, Nabi SAW pulang dengan ketakutan. Baginda menemui Khadijah binti Khuwailid. Baginda berkata, Zallimuni, selimutkanlah aku. Keluarganya ketika itu berada di situ lantas menyelimuti baginda hingga baginda berasa tenang. Khadijah pun bertanya kepada baginda, apa yang terjadi kepadamu? Nabi SAW menceritakan kejadian yang dialami, berkata dalam nada yang risau, sungguhnya aku takut pada diriku sendiri. Nabi ketakutan, benda pula lah mari ni. Lalu Khadijah menenangkan baginda, jangan takut, demi Allah tidak akan menghinamu selamanya. Sungguhnya kamu orang yang gemar menyambung silaturahim. Khadijah ni menenangkan Nabi. Ini isteri solehah ni.
isteri cerdik yang solehah. Dia untuk lelaki tengah nak marah je kau jawab mulut, kau banyak mulut. Kan bukan kau nak tenangkan tu lelaki, kau cakap banyak. Ni tengok Khadijah ni. Khadijah ia menenangkan Nabi, kata jangan takut, mu ni orang baik, Allah Ta'ala sayangmu, mu ni orang yang amanah, orang yang memberi kepada orang yang tidak berpunya, suka hadiah, suka sedekah, menjamu tetamu dengan penuh hormat. Takkan Allah Ta'ala nak menghina kamu, katanya Khadijah. Nabi pun tenang. Kemudian Khadijah membawa Nabi SAW menemui bapa saudaranya, iaitu Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Waraqah ialah seorang yang beragama Nasrani pada masa jahiliyah. Waraqah ni ahli kitab lah, ahli kitab, orang Nasrani. Dia giat menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Dia juga menulis sebahagian Injil dalam bahasa Ibrani. Umurnya telah tua dan matanya pula buta. Jadi Khadijah ni dibawalah Nabi berjumpa dengan pak saudara dia yang bernama Waraqah bin Naufal, seorang ahli kitab Nasrani. Khadijah berkata kepadanya, wahai anak bapa saudaraku, tolong dengar cerita anak saudaramu ini. Hai pak saudara, dengar ni, aku nak cerita kamu ni, anak saudaramu nak cerita kamu ni. Maka Waraqah bertanya pada Nabi Muhammad, wahai anak saudaraku, apa yang kamu saksikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan kepadanya tentang apa yang baginda alami. Mendengar penerangan itu, Waraqah berkata, inilah an-namus, tanda kenabian yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Musa. Semoga aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, ya, setiap yang datang membawa berita seperti yang engkau bawa, pasti dia akan memusuhi. Jika aku masih diberi kesempatan hidup pada hari itu, aku akan menolongmu setakat kemampuanku. Sayangnya harapan Waraqah tidak kesampaian. Dia meninggal dunia ketika wahyu berhenti turun sementara waktu. Dalam Sahih Bukhari diceritakan peristiwa ini. Bila Khadijah bawa Nabi SAW berjumpa dengan Waraqah. Jadi Waraqah ni dibaca kitab-kitab zaman, kitab Taurat, kitab Injil. Dia ni orang ahli kitab. Dia kata, apa yang berlaku kepada anak saudaraku ini Muhammad sama seperti yang berlaku kepada Nabi-Nabi yang terdahulu seperti Nabi Musa. Dan orang yang bawa risalah ni memang kaumnya akan benci, dan orang akan usir, orang tak mau ikut, orang akan mengkhianati, orang akan membohongimu Muhammad. Sekiranya aku masih hidup waktu tu, aku akan menolongmu, katanya Waraqah bin Naufal. Tapi Allah Subhanahu wa taala mematikan Waraqah pada ketika wahyu terhenti sementara. Nanti kita akan cerita riwayat Ibnu Sa'ad berkenaan dengan wahyu terhenti. At-Tabari dan Ibnu Hisham juga membawa riwayat yang menyatakan, ini riwayat Imam Tabari dan Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala dalam Siratun Nabawi, menyatakan bahawa Nabi SAW keluar dari Gua Hira setelah baginda dikejutkan dengan kedatangan wahyu. Baginda pulang menemui isteri baginda yang tinggal berdekatan dengan Gua Hira, seterusnya masuk ke kota Mekah. Dalam riwayat At-Tabari terdapat petunjuk tentang alasan yang menyebabkan Nabi keluar dari Gua Hira, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
setelah menyebutkan awal permulaan wahyu, tidak ada makhluk Allah yang paling aku benci selain daripada penyair dan orang gila. Aku tidak mampu memandang kedua-duanya. Namun dengan kejadian ini, boleh jadi orang Quraisy akan memanggilku penyair dan orang gila untuk selama-lamanya. Aku menjadi sangat ingin mendaki puncak gunung yang tandus, lalu melompat dari atasnya, kemudian mati dan boleh berehat dengan tenang. Aku keluar dengan segera untuk melakukannya. Tetapi baru sahaja sampai di tengah gunung aku mendaki, aku mendengar satu suara dari langit yang mengatakan, "Hai Muhammad, kamu adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril." Maka ku angkat kepalaku melihat ke langit. Kelihatan olehku Jibril pada rupa laki yang putih bersih dengan kedua-dua kakinya meminjak ufuk langit. Dia berkata lagi, "Hai Muhammad, kamu adalah utusan Allah dan aku Jibril." Ku hentikan langkah kakiku. Ku pandang Jibril, disebabkan dia aku jadi lupa keinginan tadi, dan aku tidak bergerak ke hadapan dan tidak pula berundur. Aku cuba memalingkan wajahku daripada Jibril dengan melihat ufuk langit yang lain. Namun begitu aku melihat ke arah lain, masih juga aku terlihat Jibril yang sama seperti tadi. Aku hanya boleh berdiri kaku, tidak dapat bergerak ke hadapan dan tidak pula mundur. Ni At-Tabari menceritakan bahawa Nabi SAW sebelum diturunkan wahyu, Nabi sangat benci kepada dua orang perangai yang Nabi tak suka. Yang pertama, penyair. Orang Arab ni pandai bersyair. Yang kedua, orang gila. Nabi tak suka. Tiba-tiba bila dapat wahyu daripada Jibril alaihissalam, Nabi pun rasa takut. Nabi kata, lepas ni mesti orang kata aku ni penyair dan aku ni orang gila. Sebab tiba-tiba ngaku jadi Nabi, tiba-tiba jadi utusan Allah. Dalam At-Tabari meriwayatkan bahawa Nabi pun, aku tidak mampu memandang kedua-duanya. Tapi bila berlaku peristiwa ni, orang Quraisy akan panggil aku ni orang gila dan penyair. Dan aku sangat ingin mendaki ke gunung yang tandus. Aku nak naik ke bukit yang tinggi, lalu melompat dari atasnya, terjun ke bawah, kemudian mati dan boleh berehat dengan tenang. Aku keluar dengan segera untuk melakukannya. Nabi nak naik atas tu, lepas tu nak lompat, nak turun, dia mati. Beratnya rasa, bebanan masa tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi dengan perantaraan Jibril. Jibril kata, "Hai Muhammad, kamu adalah utusan Allah dan aku Jibril." Nabi tak jadi buat. Nabi terkejut. Nabi kaku duduk situ. Ku temui Khadijah, lalu aku duduk di pahanya dan bersandar ke badannya. Manjanya Nabi. Dia lantas bertanya, "Ya Aba Qasim, kamu daripada mana? Demi Allah, aku telah menyuruh orang ramai untuk mencarimu hingga ke Mekah." Khadijah bimbang. Ini riwayat At-Tabari yang dilafazkan oleh Ibnu Hisham dalam Siratul Nabawi. Apa kita baca berbagai riwayat supaya kita tahu jalan-jalan cerita yang kita pernah dengar sebelum ni. Aku terus menceritakan apa yang aku alami kepadanya. Khadijah dengan lembut berkata, "Berbahagialah wahai anak bapa saudaraku dan teguhkanlah hatimu. Demi zat yang jiwa Khadijah berada di dalam tangannya, sesungguhnya aku berharap engkau menjadi nabi pada umat ini." Selepas itu Khadijah pergi menemui Waraqah dan memberitahu kejadian tersebut. Waraqah berkata, Maha suci Allah, demi zat yang jiwa Waraqah berada di dalam tangannya. Sungguhnya telah datang kepadamu wahai Muhammad namus, tanda-tanda kenabian. Kamu akan jadi Nabi. Sampaikanlah kepadanya agar dia meneguhkan hatinya.
Selepas itu Khadijah kembali dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Waraqah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala baginda meninggalkan isterinya itu dan pergi ke Mekah, baginda bertemu dengan Waraqah. Setelah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Waraqah berkata, demi zat yang jiwaku berada dalam tangannya, sungguhnya kamu adalah nabi umat ini. Telah datang kepadamu namus akbar yang dulu pernah datang kepada Musa. Itu cerita berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat permulaan wahyu yang pertama. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dengan jalan cerita yang dibawa oleh At-Tabari dan Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Sehingga Khadijah membawa Nabi SAW berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Ini pak saudara Khadijah, seorang ahli kitab, dan mengatakan bahawa Nabi SAW ni mendapat wahyu dan menjadi Nabi sebagaimana Nabi Musa AS. Lepas ni kita akan baca berkenaan dengan wahyu terhenti sementara waktu. Wahyu terhenti lepas Nabi dapat wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat tu. Wahyu terhenti seketika. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.